Okey, kita sudah pun berada di talian live di penerbit Universiti Malaysia Pahang page. Kita belum bermula lagi kerana jadual insya-Allah akan bermula pada pukul 11. Kita masih lagi membiarkan penonton untuk bersedia ya bersama-sama dengan perbincangan diskusi kita pada pagi ini. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berkongsi ya, link kita boleh berkongsi kepada rakan-rakan dengan mengambil pautan penerbit Universiti Malaysia Pahang, boleh dikongsi kepada rakan-rakan lain kerana insya-Allah program diskusi ini akan bermula tidak lama lagi kerana panel kita sudah pun bersedia ya di komputer masing-masing. Insya-Allah akan bermula tidak lama lagi ya. Diharap bersabar. Boleh berkongsi link kita ini kepada rakan-rakan yang mana ingin menonton secara live, boleh kita kongsikan ya terlebih dahulu. Diharap penonton bersabar ya untuk kita akan mulakan live kita tak lama lagi. Sambil menanti rakan-rakan yang akan hadir untuk menonton diskusi Suara UMP siri ketiga yang dibawa khas pada pagi ini. Sambil-sambil itu mohon rakan-rakan untuk wawarkan dengan mengambil link ataupun URL penerbit Universiti Malaysia Pahang Facebook untuk di-share bersama rakan-rakan di Facebook yang lain ataupun WhatsApp ya. Mohon ya rakan-rakan untuk memberi maklum kepada kawan-kawan kita yang mungkin terlepas pandang masa sebab ini hari Ahad, kita buat lewat sikit seperti biasa ya. Okey, kita jangkakan tak lama lagi akan ramai yang akan masuk kerana hari ini kebetulan hari Ahad. Mungkin rakan-rakan yang ya mungkin penat sebagainya, insya-Allah kita akan mula tak lama lagi. Dan boleh juga dilayari di page UMP Advance ya, kata saya. Ya, UMP Advance. Ya, betul. Boleh juga dilayari melalui UMP Advance yang juga ada secara live yang kita kongsikan kepada rakan-rakan UMP Advance boleh menonton melalui page UMP Advance.
manakala rakan-rakan MAPIM boleh berkongsi link kita penerbit Muslim Pahang di MAPIM, Majlis MAPIM Penerbit Ilmiah Malaysia, kerana program ini diadakan sempena Karnival buku online Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia yang diadakan bermula 1 hingga 20 Mei ni. Jadi sambil-sambil kita menanti diskusi ini, ingin saya beri sedikit maklum atau informasi bahawa sekarang ini MAPIM sedang mengadakan karnival jualan buku online secara besar-besaran di Facebook rasmi MAPIM, Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia. Boleh ke sana dan lihatlah pelbagai diskaun aktiviti termasuk yang kita adakan pada pagi ini. Jualan buku, diskusi ilmu dan macam-macam lagi ada di sana. Kerana tahun ini Pesta Buku Antarabangsa tidak diadakan kerana isu COVID-19. Kita adakan secara atas talian atau dalam talian. So buku-buku yang menarik yang diterbitkan pada tahun ini boleh didapatkan dengan harga yang diskaun istimewa di page MAPIM rasmi kita. Sila ke sana. Semua secara digital lah ya. Ya betul. Ya, sahabat-sahabat, untuk pengetahuan semua juga, segala aktiviti kita sekarang ini lebih berdasarkan kepada digital dalam talian dan juga sebarang tindakan ataupun aktiviti sekarang sudah berubah kepada norma baru. Jadi ini yang kita sedang hadapi, insya-Allah kita bincang sekali lagi. Okey, insya-Allah kita akan mula sebentar lagi. Sama-sama itu kita menanti rakan-rakan yang ingin menyertai kita pada pagi ini dapat kiranya sharekan kita punya link untuk lebih ramai mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk pengetahuan rakan-rakan yang ada di sini bahawa siri suara UMP ini akan juga diadakan esok bersama dengan panel kita yang juga tidak hebat, yang tidak juga kurang hebatnya ya, dan juga akan diteruskan daripada semasa ke semasa, yang mana kita akan memberi peluang menonjolkan ya inisiatif, inovasi dalam kalangan pentadbir-pentadbir yang ada di Universiti Malaysia Pahang yang mungkin boleh berkongsi bersama rakan-rakan strategik kita di luar, rakan-rakan industri, rakan-rakan universiti awam, boleh jadikan sebagai satu platform untuk bersama-sama kita memperluaskan jaringan kerjasama, ilmu dan juga proses kerjasama yang lebih baik pada masa akan datang. Ini adalah satu platform yang kita lakukan untuk kebaikan bersama. Ini adalah siri yang ketiga, diskusi suara UMP yang kita adakan bermula minggu lepas. Ini adalah siri yang ketiga, insya-Allah akan diteruskan dari semasa ke semasa. Sama-sama kita menunggu rakan-rakan yang ingin live bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah untuk pengetahuan semua, ini adalah seri yang ketiga yang kita adakan untuk bersama-sama ya melihat jauh mana
kesan terhadap COVID-19 kepada pentadbiran, kepada kehidupan kita seharian dan juga bagaimana kita berhadapan dan menyesuaikan diri kita dengan suasana baru, norma baru yang telah dialami pada saat ini ya, sebelum dan selepas apa yang perlu kita lakukan. Dan sahabat-sahabat kita yang kita jemput sebagai panel juga ada pengalaman yang boleh kita kongsikan dalam platform ini 40 minit bersama dengan Suara UMP. InsyaAllah. Oh, insyaAllah. Right. Boleh kita mulakan tuan? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kita mulakan ya. InsyaAllah kita ada mukadimah sikit. Rakan-rakan yang mungkin ni boleh masuk. Right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuki Ramadan yang ke-17 yang mana kita berharap segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang kita lakukan ini harap berterusan sehingga selepas Ramadan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi menyertai atau bersama-sama kita pada pagi ini untuk berkongsi ilmu dalam siri Suara UMP untuk yang ketiga, 40 minit bersama dengan tokoh yang kita pilih, panel yang kita pilih. InsyaAllah program seperti ini akan diteruskan dari semasa-masa. Dan pada pagi ini, pada semua penonton yang sempat ataupun yang hadir dan menonton kita pada pagi ini, ingin saya perkenalkan dua lagi panel. Kali ini special berbanding dengan siri yang sebelum ini hanya ada satu panel. Tapi kali ini kita ada dua panel. Kalau boleh saya perkenalkan dulu panel yang pertama kita ialah Encik Rosilawi Mak Yusof. Assalamualaikum. Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau adalah GM ya, Pembangunan, Perniagaan dan Pemasaran UMP Advance. Okey. Dan yang kedua adalah Tuan Haji Amirul Ahmad. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Boleh dengar? Ya, Assalamualaikum Tuan Haji. Boleh dengar ya? Waalaikumsalam. Ya, Okey. boleh dengar. Cik Azli. Dia adalah Senior Manager untuk Akademik dan Runding Cara Pelajar ya di UMP Advance Education. Ya, Selamat datang Tuan Haji. saya. Okey. Macam mana puasa okey semua? Rasa Terima kasih Coach Azli. ya, boleh kita apa nama tu adaptasikan suasana sekarang ya dalam Ramadan sebagainya. Dengan suasana kerja secara fleksibel, Ramadan saya rasa dah biasa lah. Ya, okey. Okey, kita pada hari ini akan membicarakan satu tajuk diskusi yang agak menarik ya. Agak menarik kerana kita memilih dua orang wakil warga kerja daripada UMP Advance ya, UMP Advance. Berkenaan topik yang kita bincang pada pagi ini adalah EUMPA, Manifestasi Organisasi Digital. Saya pun baru dengar first time apa itu EUMPA ni. Kita pun nak tahu ya sebab kita sekarang ni sedang berhadapan dengan COVID-19. Kita realiti yang biasa kita amalkan sebelum ini akan berubah. Apa yang diistilah sebagai norma baru ya, norma baru, apa juga perkataan ni menunjukkan wujudnya perubahan yang perlu kita lakukan atau perlu meninggalkan kebiasaan yang kita lakukan selama ini kepada satu norma baru ya. Jadi di sinilah yang relevannya perbincangan kita ini kerana saya melihat UMP Advance adalah salah satu pada organisasi syarikat swasta yang juga berada di bawah UMP yang saya lihat maju ke hadapan ya dalam konteks ini, yang mungkin boleh kita berkongsi sedikit pengetahuan, berkongsi sedikit maklumat tentang apa itu EUMPA, satu hal lah. Jadi dengan dua panel yang ada pada hari ini, saya berharap kita dapat satu kupasan yang menarik, kupasan yang dapat kita jadikan raka rujuk ya kepada kawan-kawan kita di luar sana. Mungkin saya nak mulakan dulu dengan Cik Rozi ya, kalau kita boleh mulakan persoalan yang pertama. Pada pandangan Cik Rozi lah, saya tanya, mengapa perlunya kita ni melakukan transformasi digital? Apa sebab, apa perlunya? Kerana kita ni COVID ke, kerana IR 4.0 ke, apa sebabnya? Kau cuba ceritakan sedikit. Okey. Silakan.
Pertama sekali saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Saudara Azli di atas penganjuran diskusi suara UMP. Ini merupakan kali ketiga. Satu platform yang baiklah bagi kami di UMP Evan sebagai menyuarakan juga suara-suara UMP untuk kita berkongsi secara bersama. Jadi kami bagi pihak UMP Evan mengucapkan terima kasih memberi peluang kepada kami untuk berkongsi sedikitlah sebanyak berkenaan dengan apa yang hebat diperkatakan oleh masyarakat pada hari ini, yang keywordnya adalah perkataan digital yang saya sebut. Okey. Ya, kenapa perlunya transformasi digital di dalam sesuatu organisasi? Transformasi digital ini merupakan satu integrasi teknologi digital ke dalam sesuatu organisasi di mana ianya akan berubah cara sesuatu organisasi itu beroperasi dan menjalankan bisnes dan akan memberikan orang kata nilai kepada pelanggannya. Okey. Ini juga merupakan perubahan budaya sebenarnya yang memerlukan sesuatu organisasi untuk terus mencabar status quo, bereksperimen dan sudah pasti menambah baik proses yang sedia ada. Tuan Azli, kalau kita lihat ya, integrasi teknologi digital ini bukan sahaja dilaksanakan oleh syarikat-syarikat besar. Kita lihat multinational company, syarikat kecil, malahan sektor awam juga. Okey. Kalau kita lihat melalui teknologi digital ini, ianya sudah pasti dapat mengekalkan orang kata kelebihan dari segi daya saing syarikat, dan pada saya perkara ini sudah pasti akan mewujudkan kecekapan, sudah pasti produktiviti, inovasi ICT bagi orang kata mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Sebagai contoh, saya ambil contoh syarikat Domino Pizza. Mereka ni telah buat pun integrasi teknologi digital dalam servis mereka, iaitu dengan menggunakan aplikasi pesanan secara dalam talian dan pengurusan penghantaran pesanan pula dengan menggunakan konsep gig workers. Tak memerlukan pekerja yang ramai. Saya akan ulas nanti apa konsep gig workers. Kebetulan ada dalam perancangan UMP Advance. Okey, bagi sektor perkhidmatan awam pula ya. Pelan strategik sektor awam 2016-2020 telah menjajarkan penggunaan teknologi dengan hala tuju bisnes sektor awam dengan tujuan membolehkan masyarakat mengakses perkhidmatan kerajaan dengan cepat. Ini dia punya dah ada dalam kita sektor awam punya strategi, menunjukkan bahawa transformasi ini amat penting. Dan mereka telah pun menggunakan platform digital, antara aplikasi yang kita selalu dengar adalah e-filing, MyHealth, MyGerak dan juga Hermes lah yang kita biasa dengar. Itu dia punya dari segi sektor awam. Jadi sebagai intronya itu saja dululah kot untuk orang kata permulaan. Ya, boleh. Alhamdulillah, Cik Rozzi, banyak contoh-contoh daripada industri kenapa kita perlu melakukan transformasi, khususnya dalam bentuk digital. Kita tak dapat elak sama ada ia berkenaan tentang isu COVID-19 ataupun IR 4.0, itu bukan isunya. Isunya adalah kita terpaksa berhadapan dengan realiti, struktur baru, dunia baru yang menuntut kita untuk berubah. Okey, saya nak berpatah kepada Encik Amirul Ahmad satu soalan. Apa perlunya UMP Advance ni, ataupun adakah UMP Advance ni dah bersedia ke arah perubahan yang sedang berlaku? Adakah dah bersedia? Apa pandangan Encik Amirul sebagai wakil di UMP Advance? Silakan. Okey, terima kasih Coach Azli, Cik Rosi Lavi. So keperluan kami untuk berubah ni sebenarnya bukan disebabkan COVID-19 lagi sebenarnya, Cik Azli. Kami telah menyediakan, UMP Advance telah menyediakan diri untuk berubah kepada agenda penjitilan ni sebenarnya seawal pada tahun 2018 lagi. Oh, lama dan dah. Dan kalau ditanya, yes, kami telah bersedia dan kami akan melaksanakan salah satu inisiatif transformasi digital UMP Advance besar-besaran secara one stop center yang kita panggil EUMPA. Saya akan ulas kemudian. Untuk organisasi perniagaan seperti UMP Advance ini atau organisasi bisnes seperti kami ini, kami perlu cepat berubah, dinamik dan bereaksi kepada pasaran
supaya kelangsungan bisnes ni dapat diteruskan, terutamanya pada masa-masa krisis ni lah. Sekarang ini COVID-19 adalah satu masa krisis bagi organisasi seperti kami, dan kami perlu berubah supaya sustainable business tadi dapat diteruskan. Ini juga sebenarnya kalau kita boleh recap balik apa yang Naib Chancellor UMP nyatakan semasa forum norma baru pada minggu lepas. Naib Chancellor ada menyatakan bahawa adaptability ataupun kebolehsuaian adalah survival untuk sesuatu organisasi. So UMP Evan, untuk kami merubah dan untuk kami sustain dalam bisnes, kami perlu adaptability. Kami perlu mengubah suai diri kami kepada digital tadi. Dan di dalam mendepani kebolehsuaian, keperluan transformasi digital di UMP Evan perlu dilaksanakan segera. Ianya tak boleh secara berfasa. Kami perlu buat on the spot secara by hook by crook. Kami kena laksanakan pendigitalan tadi di UMP Evan, dan saya boleh simpulkan ada 3 perkara utama yang kita perlu berubah, dan perubahan utama ini perlu diintegrasikan di dalam UMP Evan tadilah. Satu adalah teknologi. UMP Evan kami segera mengadaptasi model pelaksanaan organisasi secara digital yang melibatkan semua warga kerja menggunakan aplikasi teknologi tadi. Sebagai contoh sebelum ni kita biasa kalau mesyuarat tadi kita buat secara face to face bersemuka. Tetapi Betul. disebabkan PKP ini, automatiknya kita terpaksa berubah untuk mesyuarat secara online menggunakan Zoom, Webex, Google Meeting dan sebagainya lah. Kemudian sebagai satu organisasi pembelajaran semaya hayat yang mana kami menawarkan program pendidikan kepada masyarakat luar sana, kami tak boleh berhentikan kelas. Dan kami masih melaksanakan kelas tetapi dengan menggunakan pelaksanaan program secara dalam talian. Pelajar-pelajar tadi dia tak ada kelas fizikal secara bersemuka, dia berjumpa secara dalam talian, dan kita ada model pelaksanaan program dalam talian dengan menggunakan sistem kita sendiri. Yang mana sistem tadi kita dah develop seawal tahun 2018. Ini saya mention tadi. UMP Evan kita berubah bukan disebabkan COVID, kita berubah kita dah merancang untuk pendigitalan ni dah lama. Cuma bila ada kesan COVID tadi, ianya menjadi satu spark ataupun jadi satu punca untuk kami bergerak lebih laju lagi. Dan kemudian dari segi pengurusan keuangan, kalau sebelum ni pelajar terpaksa datang ke ofis kami untuk bayar, sekarang ni semua pembayaran diuruskan secara dalam talian. Ini juga termasuk dari segi urusan sumber manusia lah. Kalau kita lihat dari segi nak apply cuti ke, nak buat order ke, semua digunakan cara HRMIS UMP Evan sekali. Dan kedua dari segi teknologi tadi, pembangunan sistem pembelajaran yang saya mention tadi, kami membangunkan, suka atau tidak kami terpaksa melabur dalam kos yang besar untuk sistem pembelajaran, untuk pengurusan data, dan ini walaupun pelaburan ini tinggi, high risk, namun dia punya return juga adalah high. High risk, high return. Ini adalah salah satu daripada kelangsungan bisnes kepada kami juga. Dan seterusnya bagi elemen teknologi tadi, kami cuba untuk mengintegrasikan dari segi pelaksanaan program kami dengan menggunakan sidang video, e-nota, web 2.0, aplikasi-aplikasi teknologi yang bersesuaian lah. Encik Azli Kemudian keperluan untuk perubahan kedua adalah sumber manusia. Apabila berlaku pendigitalan ataupun transformasi digital dalam UMP Evan ni, warga UMP Evan dia dah tak boleh dah bekerja secara bersemuka ataupun secara konvensional seperti dahulu. Sekarang ni kita bekerja secara fleksibel, dan semestinya perubahan deskripsi tugas ataupun job description. Sebelum ini sebagai contoh, staff itu dia jaga kelas fizikal saja, face to face kelas. Tetapi apabila pelaksanaan transformasi digital tadi, sekarang dia perlu jaga kelas secara dalam talian. Dan ini sebenarnya bukan saja menuntut staff tadi untuk berubah attitude, malahan dia juga perlu belajar untuk aplikasi teknologi terbaru ini. Ini yang saya nyatakan dari segi sumber manusia, staff perlu berubah dengan waktu kerja yang fleksibel, bukan 8 hingga 5. Dia boleh jadi pelaksanaan kerja tadi mungkin malam, tetapi kita berasaskan outcome based tadi. Maksud dia kerja tadi berdasarkan outcome based. Kemudian kalau dilihat dari segi satu sumber manusia yang lain adalah reskilling and retrain warga UMP Evan. Ini adalah penting disebabkan bila kita transform kepada transformasi digital tadi, warga UMP perlu berubah dengan adakan skill-skill baru. Sebagai contoh skill baru, kalau sebelum ni
kita hanya tahu buat kerja kertas kerja saja. Untuk transformasi digital ni juga kita juga perlu boleh untuk buat modul secara online ataupun buat kursus secara online. Ini adalah satu perkara yang perlu kita reskill dan retrain diri kita. Dan seterusnya di bawah semua manusia akan ada jawatan-jawatan yang akan terancam, Coach Azli, Cik Rosie Lavi. Antara jawatan-jawatan yang sebelum ini relevan semasa konvensional, tetapi bila kita jadi organisasi digital, ianya tidak relevan lagi. Sebagai contoh, driver, penghantar surat. Apa akan jadi pada mereka? Apa akan jadi pada mereka dalam organisasi digital ni? Kita kena realign-kan, kita kena buat job enhancement, pemerkasaian tugas kepada mereka supaya kita boleh susun balik kerja mereka ni. Mungkin sebagai penghantar surat tadi, dia tidak boleh hantar surat secara fizikal, tapi dia boleh check email, dia boleh key in data. Itu adalah penyusunan kerja yang perlu dibuat sekiranya organisasi tadi transform into digital organization lah. Dan seterusnya, pada masa yang sama juga, kita juga perlu memastikan kebajikan dan kelestarian pekerja ni yang bekerja daripada work from home atau fleksibel tadi. Kita kena lengkapkan mereka dengan laptop ataupun infrastruktur yang bersesuaian, data plan kepada mereka, disebabkan bila mereka bekerja dari rumah, keperluan dia dah berbeza. Dia tak, kalau di office tadi dia boleh print anytime, dia boleh gunakan desktop, tapi bila dia bekerja dari rumah, keperluan data, infrastruktur seperti laptop dan lain-lain perlu diambil kira oleh organisasi lah. Dan akhir dari segi perubahan utama untuk transform kepada organisasi digital adalah persekitaran perniagaan. Ini adalah penting, terutamanya kepada organisasi UMP Evan tadi. UMP Evan, kami suka atau tidak, macam Cik Rosie Lavi nyatakan tadi, kami perlu ubah diri kami. Dan sebelum ini, pelaksanaan program, terutamanya program profesional eksekutif, sosioekonomi dan program jangka masa pendek tadi dilaksanakan secara face to face, bersemuka. Kita terpaksa ubah supaya pelaksanaan program tadi dilaksanakan secara dalam talian. Dan ini juga perlu disokong. Selain daripada pelaksanaan program dalam talian, kita juga perlu memberi, kita panggil sebagai gula-gula. Gula-gula ni maksud dia kepada prospek ataupun pelajar di luar sana, kalau dia nak belajar secara dalam talian, kita kena sediakan diskaun program, data plan program, atau mungkin kalau sebelum dia masuk, pelajar-pelajar tadi masuk ke program kita, kita dah boleh bagi laptop dulu. Ini adalah cara untuk kita sesuaikan diri bahawa dengan program online ni, pelajar ataupun klien kita pun perlu diberi satu motivasi supaya mereka boleh join ke program kita. Seterusnya adalah rasionalisasi model perniagaan. Apabila berlaku COVID, kita tak terus melompat, Coach Azli, kita duduk dengan our stakeholder kita, dengan rakan niaga kita, dengan pihak UMP, dengan pihak-pihak berkepentingan UMP Evan untuk berbincang berkenaan dengan penukaran kaedah pelaksanaan program package kita. Dahulunya daripada bersemuka kepada pembelajaran berasaskan talian, yang mana pembelajaran berasaskan talian ini adalah salah satu way forward global online learning. Ini juga dinyatakan dalam Pelan Pengajian Tinggi Malaysia dalam perkara ke-9, perkara ke-10. Ini global online learning ini adalah satu benda way forward. Akan datang kelas tidak wujud, tetapi online learning itu wujud. Itu menuntut kita sebagai organisasi, kita sebagai UMP Evan, UMP tadi berubah kepada pembelajaran atas talian tadi. Dan akhir sekali untuk persekitaran perniagaan, dari segi keperluan kami di UMP Evan tadi, kami perlu membangunkan banyak program-program yang kita panggil full online distance learning kepada warga industri dan warga luar. Dan ini akan seterusnya menyokong transformasi digital pada hemat saya, Coach Azli. Okey, terima kasih Haji Amirul. Panjang lebar dia punya ulasan apa yang telah dilakukan oleh UMP Advance. Saya lihat dia memang advance lah ke depan. Itu saya dapat lihat, itu sangat teratur, berstrategi, dan saya lihat dia seolah-olah sudah bersedia. Sebelum COVID datang, dia dah tahu dah seolah-olah COVID datang. Jadi dia telah mencuba menyesuaikan diri dengan perubahan yang bakal berlaku. Tadi kita bincang, Cik Rosie dah bincangkan tentang secara keseluruhan aspek-aspek transformasi yang berlaku dalam organisasi lain, dan kita lihat spesifik dengan Cik Amirul membentangkan detail di UMP Evan bagaimana dilakukan. Kali ini saya nak tanya berpatah balik kepada Cik Rosie. Sebelum itu saya juga mengalu-alukan semua yang hadir menonton ini boleh memberikan apa-apa soalan
di Facebook rasmi penerbit Universiti Malaysia Pahang. Sila letakkan soalan anda di komen. InsyaAllah saya akan pilih. Kita akan berikan soalan kepada ahli panel. Okey, Cik Rozi, saya nak tanya Cik Rozi sikit. Sekarang ni transformasi dah dilakukan oleh UMPN, okay? Dan kita tahu banyak syarikat menggunakan transformasi dan sebagainya. Bagaimana pihak luar industri khususnya? Adakah mereka juga bersedia ataupun bersama-sama menyokong apa yang telah dilakukan oleh UMPN ni? Mungkin ada komen? Okey, dalam konteks pihak luar dan juga saya ambil dalam konteks industri inilah private sector, macam dalam konteks UMPN dulu, mengapa perlu kita berubah transform digital ini? Mereka ini adalah profit oriented punya organisasi. Yeah. Kalau kita tahu kalau COVID ni 2 bulan dan ada kajian-kajian yang dibuat sehingga tahun depan dan sebagainya, dan mungkin ada masa 2 tahun. Seolah company itu ataupun organisasi akan tutup. Siapa nak bayar gaji dan sebagainya. Jadi saya punya pandangan memang tak boleh buat pilihan. Mau tak mau, bagi saya wajib berubah, transform kepada digital. Dengan situasi COVID hari ini, kalau saya sebut tadi lah, maknanya kalau kata dia bukan suatu tempoh yang pendek, mungkin setahun, 2 tahun, kita pun tak tahu. Jadi kita tak boleh tunggu. Maksudnya kalau kita kata plan, okey, aku lepas 2 bulan ni nak balik kepada normal. Tak boleh sebab benda ni kita kena planning ataupun transform daripada sekarang dan kita dah boleh agak apa yang akan berlaku pada masa depan. Dan dari segi gaya hidup masyarakat, kelaziman biasa mesti juga berubah. Sebab tak ada dah perhimpunan awam, kita kena penjarakan sosial walaupun pasca COVID nanti. Dan kebersihan memang kena balik rumah, kena sabun tangan. Kalau kat office tu tak boleh nak buat meeting dalam bilik mesyuarat. Okey. Berikutan penularan wabak COVID ini juga yang sedang berlaku dalam negara, malahan peringkat global, terdapat perubahan dalam melaksanakan urusan, terutamanya dari segi sektor pendidikan, urusan bisnes, dagang sekalipun, kerajaan, malah kehidupan harian dalam bentuk dengan memberi penekanan kepada pendigitalan. Kalau kita lihat petikan ucapan Perdana Menteri kita pada 25 April yang lalu, ada menyatakan kerajaan sebenarnya memang dalam proses untuk mempercepatkan proses pendigitalan masyarakat. Kata sebagai langkah untuk adaptasi kepada norma baru pada masa depan sebenarnya dan juga pasca COVID-19. Kalau kita dengar juga itu dia Perdana Menteri ada mengarahkan pelaksanaan sistem kerajaan elektronik ataupun e-kerajaan sebagai penanda aras buat rakyat, dan rakyat akan segeralah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Betul. Okey. Dan yang penting sekali adalah proses pendigitalan masyarakat dalam semua bidang. Mesti dilaksanakan dalam tempoh tidak terlalu lama. Kalau lama, bahaya. Sebab kita akan tertinggal. Betul. Kerana rakyat sebenarnya tak boleh menunggu sehingga tempoh 4 hingga 5 tahun lagi untuk melalui proses transformasi ini. Betul. Terlalu lama, tak boleh. Okey. Jadi selaras dengan perintah PKP ini, kami di UMP Evan pada pandangan saya telah pun melaksanakan transformasi digital di mana Haji pun dah sebut tadi, sesi pengajarannya, proses audit pun, audit, jaminan kualiti, bisnes, marketing sebenarnya dah lama dah pendigitalan ni sebab saya jaga marketing. Betul. Okay. Keuangan, semualah, maknanya semua departmen yang ada di organisasi yang basic HR, finance dan sebagainya. Dan kita buat aktiviti lain lah yang dilaksanakan dalam talian, dan kita cuba integrasikan teknologi digital dalam meneruskan kelangsungan bisnes dan organisasi luar. Itu secara pandangan saya. Okey, kita ada satu respon daripada penonton kita di FB. Encik Erwan Joko Anwar, mungkin salah seorang daripada anda kenal. Dia ingin bertanya, mungkin salah seorang, mungkin saya tuju pada Encik Amirul kot, soalan dia yang berbunyi, pada pandangan ahli panel, pada ahli panel,
potensi pembelajaran dalam talian masa hadapan, adakah ia akan terus relevan atau hanya sekadar tempoh krisis saja? Tadi saya rasa adalah jawapan daripada Encik Rosilawi. Mungkin Cik Amirul tambah sikit. Dia tanya pada masa depan, bagaimana online ni kekal ataupun dia hanya bersifat trend? Sementara. Dia jawab. Okey, sila. Okey. Saya ambil peluang untuk jawab soalan ni. Ya. Coach Azli. So potensi pembelajaran dalam talian masa hadapan, seperti yang saya nyatakan tadi lah, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, dia ada menyatakan salah satu lonjakan utamanya adalah pembelajaran dalam talian tahap global ataupun global online learning. Yang mana kita tahu dengan kadar penggunaan internet, telefon pintar dan pekerjaan masa hadapan yang mana memerlukan elemen teknologi tadi, ianya mengembangkan lagi potensi untuk pembelajaran dalam talian pada masa hadapan. Kalau kita lihat sendiri, saya pun ada buat pembacaan sikit. Di United States ataupun Amerika Syarikat, 50% pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah menengah tadi menggunakan pembelajaran dalam talian. Yang mana kita nampak di negara maju pembelajaran talian ni adalah satu new normal yang biasa. Dan kita di Malaysia kita kena berubah lah. Dan di mana di sini UMP Advance ambil peranan untuk menjadi sebahagian daripada ejen perubahan tadi, kita laksanakan program pembelajaran dalam talian tadi. Dan satu lagi kalau saya boleh tambah potensi pembelajaran dalam talian masa hadapan ni, ianya akan membuka akses yang lebih luas lah, terutamanya kepada golongan warga kerja dan golongan industri yang mana dahulunya mereka tak boleh sambung belajar. Tapi bila dia dah kerja, dia nak sambung belajar balik, dia tak boleh belajar secara sepenuh masa. Dia boleh belajar secara sepenuh masa dan dia boleh belajar menggunakan pembelajaran dalam talian. Itu adalah way forward kita lah. Dan in a way sebenarnya kena ingat globalisasi dan perubahan teknologi tadi, terutamanya dalam beberapa sektor, contohnya sektor kewangan, perkhidmatan, komunikasi, dan ianya suka atau tidak, pembelajaran dalam talian ni adalah way forward untuk pendidikan pada masa hadapan. Betul. Terima kasih Encik Amirul. Saya nak ke Encik Rosilawi sedikit sebelum kita pergi lebih jauh lagi perbincangan kita. Mungkin ada sikit nak tanya daripada penonton nak tahu UMP Advance ni apa? Sebuah syarikat apa? Mungkin dia orang nak tahu sikit. Terangkan sikit. Mungkin ada yang kita panjang sangat tiba-tiba tak apa ni kan. Cuba sikit. Itu bos marketing boleh jawab tu. Betul juga kan. Orang ingat UMP Advance ni syarikat membekal makanan ke apa kan. Okey. Betul lah tu. Okey. Silakan. Secara ringkas, UMP Advance ni dia merupakan satu wing ataupun entiti bagi UMP yang menawarkan program-program berasaskan pendidikan sepanjang hayat. Maksudnya, selain daripada program perdana yang ditawarkan oleh Universiti Malaysia Pahang, UMP Advance ni dia menawarkan selain daripada itu. Sebagai contoh, program berbentuk kelas hujung minggu, program profesional dan eksekutif bagi golongan bekerja, program sijil-sijil kompetensi bagi pekerja-pekerja industri, dan juga program-program untuk sosioekonomi bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang inginkan tingkatkan dia punya skill. Maknanya yang universiti tak buat lah. Kalau produk program di universiti tu kita tahulah mereka menawarkan program diploma, degree melalui kemasukan UPU, melalui program master dan peringkat PhD. Jadi apa yang hasrat penubuhan utama UMP Advance dahulunya adalah untuk menjalankan program-program yang bukan biasa bagi UMP dan sudah pasti adalah untuk orang kata melebarkan lagi program-program ataupun produk-produk akademik ini untuk masyarakat luar yang boleh dicapai bagi program itu secara asas lah. UMP Advance. Maksudnya UMP Advance ni dia organisasi pendidikan juga seperti UMP. Cuma dia fokus kepada pelajar-pelajar golongan bekerja. Bekerja dan juga yang ingin meningkatkan skill itu secara asas lah. Okey, terima kasih Encik Razi. Kita ada beberapa soalan lagi di Facebook. Saya nak ke Tuan Amirul, Tuan Haji dulu ya. Soalan ini dah saya sediakan. Apakah konsep UMP Advance secara ringkas yang boleh kita kongsi kepada masyarakat? Okey. Coach Azli Okey.
EUMPA ataupun EUMPA Van ni adalah kalau kita boleh simplifykan adalah cara bagaimana kita UMPA Van mengintegrasikan teknologi digital tadi dalam pelaksanaan operasi seharian. Yang mana kita nak supaya pelaksanaan digital tadi dilaksanakan secara one stop center ataupun secara terancang. Kita boleh anggapkan macam ni. EUMPA ni adalah di mana kita transform organisasi kita yang dahulunya konvensional, banyak face to face, manual dan sebagainya, kepada organisasi masa hadapan dengan menjadikan komuniti itu sebagai sebahagian daripada kerangka kita. Maksud dia adalah saya menyatakan tadi EUMPA itu adalah one stop center ataupun pusat rujukan utama yang mana dalam tu ada platform pembelajaran. Tadi Cik Rosli Lavi ada mention kita ada program profesional, ada program perdana, ada program sosioekonomi. Dalam platform pembelajaran dalam talian ini, kita tawarkan modul-modul tadi, komuniti daripada luar boleh enroll secara dalam talian. Dia boleh dapat program secara micro credential, dia boleh dapat program profesional tadi. Dia dah dapat ilmu pengetahuan, dia keluar dari sistem kita. Kemudian dia nak dapat balik ilmu pengetahuan, dia masuk dalam sistem kita. Ini yang kita nyatakan dari one stop center. Maksud dia tapi dalam konteks one stop center ilmu tadi lah. Macam Cik Rosli Lavi mention tadi, UMPA Van ni adalah pusat pembelajaran yang mana kita nak transform EUMPA ni jadi satu pusat rujukan komuniti yang menawarkan kita program-program pembelajaran. Pada masa yang sama juga, konten tadi, siapa yang develop? Konten tadi, konten pembelajaran tadi, kita bukan nak daripada kita saja, kita nak orang-orang industri develop sama. Sebagai contoh, program memasak. Kita UMP bukan niche kita, bukan niche area kita untuk program memasak atau culinary. Apa yang kita boleh buat? Kita panggil chef-chef yang hebat di luar sana, develop modul online dan masukkan dalam sistem EUMPA tadi, dalam sistem pembelajaran platform dalam talian tadi. Dia develop cara nak masak, video dia nak masak, macam Cik Rosli Lavi, dia minat memasak. So saya tahu dah ada satu prospek peserta yang akan join program masak dia lah. Kemudian pada masa yang sama juga EUMPA tadi, kita nak dia jadi satu platform media sosial. Kalau kita boleh anggapkan, kita lihat Facebook, Instagram, ianya adalah satu media sosial yang mana EUMPA tadi kita nak jadikan satu media sosial kepada komuniti di luar sana, tetapi kita fokus kepada elemen untuk peningkatan skill, knowledge and ability tadi. Itu yang sebenarnya kalau secara ringkasnya apa yang kita nyatakan sebagai EUMPA tadi lah. Pada masa sama dia jadi platform pembelajaran, dia juga jadi platform pekerjaan. Saya cakap tadi sebab modul tadi akan develop oleh orang luar kan. Ini yang dianggap sebagai gig worker tadi. Kita nak bangunkan modul, kita tak perlu ambil hire staff pensyarah full time. Kita hanya share kita punya link, share pembangunan modul kita dengan expert ataupun subject matter expert di luar sana untuk bangunkan program bersama UMPA Van. Dan seperti saya nyatakan tadi, EUMPA ini adalah salah satu norma baru yang mana UMPA Van perlu meningkatkan kesaling hubungan ataupun connectivity. Kesaling hubungan ini jugalah yang akan mencantumkan kita, UMPA Van dengan masyarakat. Dan seperti yang kita tahu bahawa organisasi seperti kita ini, ianya akan lebih bermakna sekiranya kita dapat hubungkan, tawarkan apa yang kita ada kepada masyarakat di luar sana, dan melalui EUMPA tadi, ianya adalah satu platform pembelajaran dan satu platform sosial yang akan menyokong untuk commoditizing the teknologi tadilah, Coach Hazli. Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya nak ke Cik Rosli Lavi. Ada satu soalan daripada kita punya penonton. Dia bertanyakan itu Nur Izamuddin Muhammad. Dia bertanya dari segi pemasaran. Ini sesuai dengan Cik Rosli Lavi. Nampak dia kata agak sukar untuk dapatkan pelajar secara online engagement. Mungkin ada pencerahan, betulkah kenyataan ini? Okey. Maknanya mungkin ada pandangan daripada publik lah. Dia dah biasa ambil pelajar melalui fizikal. Dan juga ada persoalan adakah mengambil pelajar secara online ni, apa Nur Izamuddin tadi dia kata agak sukar. Okey. Sepanjang tempoh PKP, saya ada berhubung dengan kawan-kawan daripada, especially daripada IPTS lah, sebab mereka ni kita tahu cabaran mereka lagi tinggi.
80 ke 90% pelajar-pelajar mereka adalah daripada pelajar antarabangsa. Jadi nak masuk dalam negara pun tak boleh, apatah lagi nak dapatkan pelajar. Tapi saya terkejut jawapan mereka, dia kata tak ada masalah. Maksudnya kalau mereka cakap macam tu, jadi based on apa yang kita alami di UMPA pun sebenarnya memang betul, tak ada masalah. Tuan Haji boleh sokong sebab dia yang mengeluarkan offer letter. Dia jelas lah dari segi offer letter. Kenapa? Ini saya nak beritahu Cik Izamuddin. Mengambil pelajar secara online sebenarnya dia bermula daripada strategi digital marketing kita. Sebenarnya digital marketing ni adalah dia lebih orang kata intelijen daripada apa yang kita buat secara fizikal. Kenapa saya kata intelijen? Kalau dulu kalau kita pergi kepada market yang besar, kita tak boleh setting tau dulu. Sekarang ni kita boleh setting market apa kita nak, dia punya kawasan mana, umur berapa, orang macam mana, anak dia umur berapa, ayah dia umur berapa, detail lah. Kaya ke miskin ke. Jadi jimat kos kita boleh dapat impak yang tinggi, dan kita sebenarnya ada satu lagi, kita boleh identify siapa yang kita tak nak. Sebagai contoh, kalau kita tak nak Tuan Haji ni akan masuk program kita, kita boleh setting. Remove dia. Ada segi okay. Jadi nak dapatkan pelajar tu satu hal. Yang kedua, dari segi kelas, sebenarnya mereka mengambil pendekatan melalui e-counselling tadi. E-counselling maksudnya buat, kalau expo, exhibition tu dia buat secara virtual expo macam biasa. Maksudnya pelajar, kalau pelajar ke booth dia pergi seorang kan, mungkin mak ayah dia bekerja, tapi melalui konsep virtual expo tadi, mungkin mak dia sebelah, ayah dia sebelah. Jadi mak pun boleh tanya, dia boleh tanya. Kita sebagai kaunselor, kita boleh menceritakan dengan detail kepada calon, kepada ayah, pada mak mereka. Jadi mereka lebih confident. Dan untuk pendaftaran pelajar pun mereka buat secara digital je, IPTS. Maknanya kalau pelajar antarabangsa pun mereka boleh dapat, apatah lagi pelajar tempatan kita lah untuk bagi saya tak ada masalah. Tak masalah. Okay. Kita boleh mengekalkan. Okay. Yang penting kita kena transform ke arah pendigitalan. Betul. Kita kena bersedia dengan new normal inilah. Alright. Tuan Haji, saya nak tanya ada satu soalan yang agak menarik juga daripada Karai Dasaskos ni. Ini kawan baik kita juga lah ya, rakan kita. Okay, dia bertanya, jika dah semua perkara telah didigitalkan, pasti akan kos akan berkurangan, betul? Jadi pasti akan ada perkara yang selama ini kita bayar, mungkin kali ini free, percuma kalau kita gunakan online, digital sebagainya. Soalnya adakah kualiti masih kekal seperti biasa dengan pengurangan kos juga dapat dinikmati? Bagaimana perimbangan itu? Mungkin ada pandangan daripada Haji Amirul? Okey, soalan yang baguslah pada hemat saya. Sebenarnya dengan pelaksanaan pembelajaran dalam talian ini, bukan soal kos sebenarnya yang penting, soal dari segi delivery tadi. Dan kalau kita lihat konten yang baik akan membolehkan delivery tadi dilaksanakan dengan baik. Dari segi kualiti tidak kompromi, disebabkan kita boleh track student learning time dari di dalam sistem pembelajaran dalam talian. Maknanya kita boleh kekal lagi dengan skala lama. Kita boleh kekal lagi. Kita berdasarkan program outcome tadi, kita boleh kekal. Katakanlah program tadi untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar cara bagaimana nak jadi seorang chef yang bagus. So kita develop program tersebut dan kita melalui dalam online tadi dengan modul-modul tadi kita boleh track student learning time tadi, dan akhirnya assessment ataupun penilaian sumatif ataupun penilaian formatif tadi akan dibuat dalam sistem tadi. Dan kena ingat bila dalam sistem, rekod-rekod pelajar isi jawapan, pelajar buat soalan, pelajar buat recording, semuanya ada dalam rekod sistem kita. Ianya tiada kompromi dari segi kualiti. Kemudian perkara berikutnya dari segi kos, sebenarnya pelaksanaan untuk pembelajaran dalam talian ini ianya boleh merangkaui kepada pelajar-pelajar antarabangsa juga. Sebagai contoh, Cik Rasulawi mention tadi, bila IPTS, bila dia tanya susah tak nak marketkan program time COVID ni, bagi mereka tak ada masalah kerana mereka punya market tadi international. Kita boleh juga tawarkan program pembelajaran talian kita ini
kepada pelajar international. Itu pada hemat kami lah. Dari segi kualiti no problem lah sebenarnya, Okey. Coach Azli. Terima kasih Tuan Haji. Kita nak kepada Tuan Roslawi ya, satu soalan lagi yang agak mungkin boleh jawab sebab kita pun masa agak terhad ya. Soalan pun agak banyak. Okey, apa harapan dan gambaran pihak UMP Advance lah berkenaan tentang perubahan yang berlaku ke arah transformasi digital pada hari ini lah. Apa harapan Tuan Roslawi? Silakan. Terima kasih. Secara ringkas, UMP Advance dalam konteks bisnes berasaskan pendidikan, kita pun tak menduga lah pada tahun 2020 ni akan menjadi tahun yang menguji kita semua. Pandemik coronavirus bahkan melangkah sejarah tersendiri buat umat manusia. Boleh dikatakan tidak ada satu sektor ataupun segmen kehidupan manusia yang tidak terkesan dengan peristiwa yang sedang berlaku depan mata kita pada hari ini. Apapun yang berlaku, kehidupan normal ataupun biasa kita mungkin berubah. Kita harus menerima hakikat bahawa satu kebiasaan baru sudah berada di hadapan. Saya mengambil kata-kata Menteri Pengajian Tinggi baru-baru ini. Dia berkata dalam sektor pendidikan pengajian tinggi, trend pembelajaran digital bukan lagi satu pilihan, malah menjadi satu kemestian. Saya pun dah ulas di awal tadi. Wajib. Pengajian tinggi akan menjadi lebih fleksi, bersifat global dan menjibatkan kos. Itu pun merujuk pada soalan Cik Uzamuddin tadi, yang global tadi. Sebagai contoh, pelajar antarabangsa yang kita mungkin sudah tidak perlu lagi berada dalam Malaysia sepenuh masa, sebaliknya mereka boleh menyambung pengajian. Maknanya Menteri Pengajian Tinggi pun ada menyebut, maksudnya kalau nak belajar di Malaysia ni tak semestinya berada dalam negara, dia berada di sana. Malah nak Chancellor kita pun ada menyebut pasal perubahan subjek kursus kepada modul. Maksudnya mereka mungkin berada contohlah setahun di luar negara, lepas tu kumpul subjek yang mana melibatkan interaktif fizikal ni di dalam negara dan dia datanglah sini. Jadi inilah dipanggil fleksi kan. Dan saya juga membayangkan selepas ni staf di UMP Advance, saya, Tuan Haji dan rakan-rakan di UMP Advance ni bekerja secara fleksibel. Kita tak gunakan istilah work from home lah. Mungkin work from everywhere. Menarik tu. Di mana-mana kan. Sebab istilah fleksi ni sebenarnya kita boleh kerja di mana-mana. Mungkin kita boleh kerja di kampung, di hotel, kadang-kadang kita boleh jumpa klien di hotel. Ataupun di dalam rumah salah satu lah, di kafe, di mall, di library. Itu saya kata tadi kerja fleksi ni. Jadi staf-staf kami di UMP Advance lepas ni akan bekerja di mana-mana saja, tak semestinya di rumah. Jadi keperluan teknikal memang kita dah rancang ke arah itu, dan saya bayangkan mungkin lepas ni Tuan Haji Amirul bangun pagi, routing dia kalau sebelum ni dia akan masak, jadi lepas ni bangun pagi dia kena tengok handphone dulu, check appointment. Dan tidak perlu tergesa-gesa. Saya tertarik dengan Encik Rozawi ya, bukan lagi istilah work from home tapi kita bekerja dari mana-mana tempat. Saya menarik. Mungkin saya nak pergi kepada Tuan Haji ya untuk bertanya sikit Tuan Haji. Kita juga ambil soalan daripada rakan kita dalam Facebook. Apakah jaminan pihak UMPA terhadap result penilaian dan atau pemakahan secara ODL? Adakah pencapaian pelajar akan lebih memberangsangkan atau sebaliknya? Okey, Coach Azli, dari segi penilaian di dalam ODL tadi, sebenarnya macam saya mention tadi lah, ODL ni dari segi kualitinya kita tak boleh kompromi sebab semuanya di dalam sistem tadi, dan kita boleh track student learning time tadi. Dari segi penilaiannya, assignmentnya, dari segi quiznya, semua di dalam sistem tadi lah. Dan kami di UMP Advance kita membangunkan program profesional eksekutif ini mengikut kerangka kelayakan pembelajaran sepanjang hayat. Kita ambil beberapa model yang terbaik, kita laksanakan di dalam pembelajaran dan talian, dan saya yakin sebenarnya kalau nak jawab soalan tadi, kita sebenarnya dah buat dah program kelas online ni. Hari ni kita ada hampir dalam 15 kelas online. Kalau kita boleh buka dalam kita punya Facebook page UMP Advance tadi, kita sentiasa update kelas-kelas online kita, dan di mana di situ warga industri sebenarnya recognize our program, terutamanya program profesional, eksekutif dan short courses kita tadi sebagai salah menggunakan pembelajaran dalam talian tadi, dan mereka yakin bahawa assessment kita juga terjamin, kualiti kita juga terjamin.
saya cadangkan kepada masyarakat di luar sana supaya untuk upgrade skill and knowledge ability masing-masing tadi, ambillah peluang untuk mendaftar sebagai salah satu pelajar program pembelajaran semasa hayat UMP Evan. Okey, terima kasih Encik Amirul dan juga terima kasih Encik Roslawi. Kita masa sudah pun berada di penghujung. Sebelum kita mengakhiri ini, saya ada soalan bonus biasa, seperti biasa program ini akan berakhir dengan soalan bonus. Pertama soalan saya kepada Encik Rozli lah, apa buku yang diminati lah baca, suka baca, apa buku? Begitu dengan Encik Amirul, boleh kita kongsi sikit seminit? Okey. Silakan. Dulu ke? Tuan Haji. Tak apa. Cik Rosi dulu kot. Saya lah. Saya dapat Cik Rosi tak sabar tu. Buku masakan Saya harap bukan buku masakan lah. Tidak. Silakan. Mungkin semasa PKP Okey, sepanjang PKP ni sudah pastilah sebab saya menjaga departmen jantung bagi syarikat, iaitu business development dan juga marketing. Sudah pastilah idea-idea baru dari segi bagaimana nak dapatkan pelajar, nak marketkan produk-produk, ada produk-produk baru. So saya ada baca buku digital marketing, strategi, implementation dan practice. Maksudnya buku ni yang saya baca sebenarnya dia lebih menceritakan kepada intelligent marketing. Macam mana kita nak buat kerja marketing itu secara smart supaya kita tak buang duit, buang masa dan impak yang tinggi. Contoh, jika cara konvensional sebelum ni market kita adalah secara tidak berfokus. Melalui pembacaan buku ini banyaklah yang kita boleh jimatkan kos dan memberi impak yang tinggi. Dan yang penting sekali akses kepada digital marketing itu berbagai platform sebenarnya. Ada melalui website, blog, media sosial, interaktif video, interaktif audio. Banyak lagi lah, maksudnya saya sarankan kepada rakan-rakan kita di luar sana, bolehlah baca buku-buku yang berbentuk begini untuk meningkatkan kita punya skill dan kemahiran. Terima kasih. Tuan Haji Amirul? Menarik buku Cik Rosi David. Okey, Coach Shazli, buku yang saya baca adalah The Steve Jobs Way, I Leadership for a New Generation. Buku ni ditulis oleh Jay Elliott. Jay Elliott ni adalah bekas Vice President of Apple. Terbitan tahun 2010 oleh Vanguard Press. So buku ni sebenarnya dia menerangkan cara pengurusan Steve Jobs, founder Apple, dan cabaran pengurusan yang dihadapi dalam membangunkan produk-produk Apple. Kita tahu produk Apple ni dia bersaing dengan produk-produk yang di luar sana. Dan di mana kalau kita lihat Steve Jobs ni adalah satu pemimpin yang karismatik, yang mana dia mengutamakan kepuasan pelanggan. Kalau kita lihat, that's why produk-produk ada seperti Apple, iPad, iPhone mendahului zaman. Dia produk-produk tu adalah produk-produk yang inovasi. Steve Jobs juga dari segi kepimpinan dia sentiasa berinovasi dan dia tak malu untuk belajar dan menanda aras produk-produk Apple ni dengan produk-produk lain. Ini yang sebagai pemimpin kita kena letakkan diri kita untuk sentiasa innovate ourselves dan belajar untuk benchmark dengan pihak-pihak luar sana supaya kita boleh jadi lebih baik lagi lah. Dan paling penting saya nampak daripada buku ni, satu benda yang saya belajar adalah Steve Jobs dia pakai dia sentiasa tambah baik dia punya produk yang kita panggil, kalau dalam Jepun kita panggil Kaizen lah, penambahbaikan secara berterusan. So ini benda kualiti yang ada pada Steve Jobs ni seharusnya melalui pembacaan tadi sedikit sebanyak kita boleh praktik lah. Terima kasih Tuan Haji Amirul, terima kasih Tuan Roslawi kerana sudi bersama saya 40 minit dalam siri Suara UMP siri ketiga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi bersama kami selama lebih 40 minit. Walaupun janji 40 minit tapi lebih tak apa, kita berkongsi ilmu. Saya di pihak pengajar mengucapkan terima kasih kepada dua-dua ahli panel kita yang sudi berkongsi ilmu, berkongsi maklumat pada pagi ini. Dan saya juga mengambil kesempatan kepada semua penonton yang masih lagi menonton, boleh pergi ke laman web MAPIM untuk Karnival Pesta Buku Online yang diadakan bermula 1 hingga 20 Mei ini. Jangan lepaskan peluang dapatkan buku-buku ilmiah yang terbaik dengan diskaun yang terbaik. Jadi saya rasa setakat itu dulu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Coach Shazli. Terima kasih sama-sama.